Assalamualaikum dan salam sejahtera. So pada hari ini kita akan masuk bab 2 dalam kursus hydraulic machine dan sistem pipe. Pada bab 2 kita akan kembali membicarakan tentang aliran dalam pipe, flow in pipe. Oleh itu pelajar dikehendaki untuk membuat revision sendiri kerana ini adalah subjek yang diajar pada fluid mekanik 1 dan fluid mekanik 2. Okay, sekurang-kurangnya saya harap pelajar dapat imbas kembali berkenaan dengan Bernoulli equation dan juga continuity equation yang selalu kita gunakan, dan juga saya harapkan pelajar dapat ingat kembali cara menggunakan major losses dan juga minor loss. Maksudnya ingat kembali tentang syllabus ketika kita mencari friction factor dengan menggunakan Moody chart atau sebagainya. Kerana ini sebenarnya adalah sambungan daripada perkara tersebut. Okey, saya mulakan kuliah dengan nota ini. Okey. Selalunya di dalam fluid mekanik 1 kita akan membincangkan tentang aliran di dalam pipe. Okay. Ia boleh diwakili seperti yang ditunjukkan di dalam gambar rajah. So sekiranya kita ada satu pipe seperti ini, air mengalir daripada A ke B. Okey, dengan kita boleh tunjukkan hubungan tenaga di antara point A dan juga point B dengan menggunakan Bernoulli equation seperti ini. So jadi saya tidak perlu terangkan berkenaan dengan Bernoulli equation. Okey, P adalah pressure head, V adalah velocity head dan Z adalah potential head, dan HL di sini kita katakan adalah total losses. So jadi saya rasa pelajar alert tentang perkara ini. Kemudian sekiranya kita membuat satu assumption ringkas, maksudnya anggapan ringkas. Selalunya di dalam pipe ni kita kata jarang orang ubah diameter, kejap besar, kejap kecil, kejap besar, kejap kecil. Kita kata jarang lah engineer buat itu. So engineer selalunya fix dengan satu diameter pipe. Oleh itu bolehlah kita beranggapan sekiranya diameter itu sama, ia menghasilkan velocity yang sama. Oleh itu jika velocity sama, maksudnya nilai velocity head pada kiri dan kanan, kita kata kita boleh kita boleh ignore, kita boleh cancel off, kita boleh dia mematikan antara satu sama lain. Kemudian kita kata dengan anggapan bahawa ketinggian juga sama. Maksud ketinggian sama di sini ialah pipe tersebut berada pada keadaan rata. Maksudnya bukanlah daripada atas bukit turun ke bawah dan sebagainya. Jika berlaku perubahan ketinggian, kita kata akan berlaku perubahan pada potential energy. So oleh kerana potential energy adalah sama, oleh itu nilai Z juga kita kata akan cancel each other di sini. So awak kena ingat, bukanlah kita kata potential energy itu ketinggian adalah sama, kita anggap potential energy zero, bukan. Okay. Kalau potential energy zero bermaksud mungkin potential energy tidak memberi apa-apa peranan, tetapi kita kata dengan term yang tepat, kita kata can be neglected. So maksudnya kita kata kerana dia cancel each other. Oleh itu Bernoulli equation kita di sini telah menjadi semakin ringkas. Okey, kemudian kita kata oleh kerana nilai V, velocity dan juga nilai Z telah berjaya kita cancel off kan, oleh itu hubungan di antara losses telah menjadi seperti ini. Maksudnya kita ada PA tolak PB over rho G sama dengan total loss. Okey, dan total loss di sini dia terdiri daripada dua benda. Pertama adalah major losses, major loss, dan satu lagi adalah minor loss. Dan perkara ini kita telah bincangkan secara detail di dalam fluid mekanik 1. Saya harap pelajar boleh ingat kembali perkara ini. Dan di mana nilai F di sini adalah friction factor. So friction factor bermaksud bahawa kita perlu mengira nilai friction factor ini sama ada dengan menggunakan Moody chart atau dengan menggunakan calculation.
So jadi kita kata normally sekiranya aliran tersebut laminar, oleh itu rumus untuk mengira nilai F adalah nilai ini, 64 dibahagikan dengan Reynolds number. Okay. Dan sekiranya aliran tersebut turbulent, oleh itu nilai F perlu dikira dengan menggunakan Moody chart. So saya harap pelajar masih ingat lagi untuk menggunakan Moody chart. Dan apabila kita menggunakan Moody chart, kita menggunakan relative pipe roughness, epsilon over D. Okay, yang ini kita kata inilah yang reflect yang sama. Jika kita lihat di dalam tajuk open channel yang baru selesai, kita menggunakan nilai N untuk apa? Untuk menentukan kadar aliran. Kerana roughness memainkan peranan di dalam aliran sesuatu cecair. Okey, seterusnya. Okey, yang ini kita kata secara ringkas bagaimana pengiraan tentang major loss dan minor loss dibuat. Okey, so jadi kita kata di dalam sebelum ini kita hanya lebih kepada menggunakan Moody chart. Tapi di dalam topik ini saya cerita sedikit berkenaan sambungan dengan perkara itu. Okey, Moody chart sebenarnya adalah dibuat dengan menggunakan equation. So equation ini secara ringkasnya adalah ini. Okay, so kita ada 1 per square root F sama dengan negatif 2 log 10 epsilon over 3.7D campur 2.51 over Reynolds number square F. Okay. Dan equation ini kita kata tidak boleh diringkaskan lagi. Oleh itu kekallah equation ini. Dia mempunyai nilai F di sebelah kiri dan juga nilai F di sebelah kanan. Jadi apa yang dibuat oleh ini ialah, so sebenarnya pengkaji. So dia ada banyak lah. Dia sama ada Colebrook ni nama orang, White pun nama orang, Darcy ni pun nama orang, Moody ni pun nama orang. Maksudnya pengkaji berkenaan dengan flow in pipe ni, mereka telah menyelesaikan equation ini dengan cara trial and error ataupun ada buku yang mengatakan mereka menggunakan curve fitting. Maksudnya mereka akan ringkaskan lagi hasil eksperimen itu kepada beberapa equation ataupun kita kata curve yang kita kata agak logik untuk digunakan. Okay, kerana kalau buat betul-betul eksperimen ni, kalau kita belajar awak sambung master katakan awak belajar ada advanced fluid, saya juga yang mengajar advanced fluid tu. So kita kata dia akan ada sampai satu tahap maknanya curve fitting. Kita buat experimental, kita buat curve and then kita beri curve tersebut equation. Oleh itu kita beranggapan bahawa fenomena tersebut boleh digunakan, boleh selesaikan dengan menggunakan equation tersebut. Okey. So kemudian kita kata apa yang pelajar perlu tahu dengan Moody chart ini. So akhirnya equation ini diselesaikan oleh Moody, seorang saintis. So dia telah memperkenalkan Moody chart. Okay, so pada hari ini kita kata kita nak tengok sikit berkenaan Moody chart. So kita dapati bahawa Moody chart ini ada 3 region. So ada laminar, ada transition dan ada turbulent. So kemudian kita kata ini adalah Moody chart. So kalau kita semak balik Moody chart ni, memang kita akan nampak selalunya dia akan lukis satu straight line di sini dan dia tulis kat sini laminar flow. Kemudian dia akan buat garis titik-titik di sini. Okay. Dan dia akan tulis complete turbulent flow. So maksudnya complete turbulent flow ni lebih kepada Reynolds number lebih besar daripada 4. Okay. So jadi kalau kat sini pun awak nampak, kita kat sini ada 10 kuasa 3. 10 kuasa 3 kita kata 1000. Jadi laminar ni sekitar 4000 lah ataupun 1000, 2000. Okay. Okay, so kat sini adalah 1000, 2000, 3000, 4000. So ini kata adalah region, transition region yang ini. Okay. So kemudian kita kata dia akan menulis kat sini complete turbulent. Okay. Dan di dalam fluid mechanics 1 selalunya kita akan menggunakan Reynolds number dan juga kita akan menggunakan relative pipe roughness ni untuk kita mengira nilai friction factor. So jadi kalau pelajar masih ingat cara untuk mengira friction factor ni,
kita mengira Reynolds number, kita bawa naik atas vertical, so kita bertemu pada relative roughness and then kita boleh dapatkan nilai friction di sini. Okay, itu yang kita buat. Okay, tetapi kita kata kita di dalam kursus 4343 ni, hydraulic machine dan juga system pipe, kita cuba melihat kepada persoalan yang lebih besar, iaitu kita dapati bahawa trend trend lukisan ataupun trend graf ini trend lukisan ini kita dapati bahawa kita boleh nampak bahawa pada certain region, di sini garisan ini menaik. Pada certain region garisan ini menaik, tetapi pada certain region garisan ini agak mendatar. Dan kita kata sempadan di antara kawasan yang mendatar dengan kawasan yang naik ini, kita dapati bahawa ia adalah dipisahkan dengan garis titik-titik ini. Dan kalau kita tengok, dinyatakan bahawa di sini adalah transition region dan di sini adalah kawasan complete turbulent. So jadi apa yang berlaku sebenarnya? Di dalam real situation. So dalam real situation ataupun kita pergi kepada bukan aliran pipe di dalam rumah, tetapi aliran pipe dalam besar, maksudnya aliran pipe yang melibatkan satu tangki air perumahan ke satu tangki air, pergi ke satu pump house dan sebagainya. Kita kata mereka sebenarnya terlibat di dalam region ini, region complete turbulent. Dalam rumah, daripada tangki rumah kita pergi ke pipe ke apa, mungkin dia terlibat dalam region yang ini. Tetapi kita melihat dalam aplikasi yang lebih besar, kita kata pipe network yang ada, yang dibekalkan oleh Syabas, SAJ dan sebagainya, sebenarnya mereka terletak di dalam complete turbulent. So apa bezanya complete turbulent? Kita dapati bahawa complete turbulent ini tidak dipengaruhi oleh velocity. Kenapa? Kalau kita lihat di sini adalah satu nilai Reynolds number, di sini pun ada satu nilai Reynolds number. Kita dapati walaupun velocity-nya berubah, tetapi dia akan menghasilkan nilai friction yang sama. Berbeza dengan kawasan di bawah dia. Kalau kawasan di bawahnya di sini, kita dapati bahawa sekiranya Reynolds number itu berada di sini dan Reynolds number itu mungkin berada di sini, kita dapati bahawa sedikit sebanyak perbezaan nilai F berlaku. Apatah lagi sekiranya Reynolds number semakin kecil dan kita dapati bahawa nilai F akan menjadi terlalu berbeza. So